padri tu punya gereja masih ada sampai sekarang. Kau bukan bapak dia. Kau jangan kelentong aku. Kau bukan bapaknya. Nabi kata, siapa nak dekat aku ni ha? Anak yatim, harta pun tak ada, sebatang kara. Hadza Muhammadun radinahu bihukmihi. Kalau dialah yang jatuhkan hukuman, kita redha belaka. Muhammad orang terbaik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Nabi kata, ma ana bi qari. Undertaker smackdown. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Okey, sambungan seterusnya. As-safaru ila Syam. Pengembaraan pertama Nabi SAW ke Syam. Syam ni dulu tuan-tuan di bawah jajahan kerajaan Rom. Kalau kita boleh lihat gambaran peta zaman tu, di sebelah kanan ini Parsi, Iraq, Iran, ke atas Afghanistan, semua ni Parsi belaka. Yang belah kiri Syria, Jordan, Palestin, Lebanon, Turki, Cyprus. Ini Rom, jajahan Rom. Bawah ni Semenanjung Arab, Makkah, Madinah, Taif. Walamma balaghat sinuhu alaihi salatu wassalam 12 sanatan. Ketika Nabi SAW mencecah umur 12 tahun, arada amhu wa kafilhu safara bi tijaratin ila Syam. Maka pakcik Nabi Abu Talib nak berniaga ke Syam. Fasta'zama Rasulullah SAW firaqahu. Maka Nabi tak sanggup nak berpisah dengan pakcik dia yang baik hati ni. Lama. Nanti kalau pakcik pergi tak tahu balik bila. Dan menjadi kebiasaan orang Quraisy akan bermusafir, sebulan pergi sebulan balik. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Li'ila fi Quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan bagi mereka. Rihlatash shita'i was-sayfi, pengembaraan pada musim syita, musim sejuk, dan pengembaraan pada musim panas. Dalam tempoh setahun, orang Quraisy akan berniaga pada dua musim, musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk diorang berniaga ke Yaman, musim panas diorang berniaga ke Syria. Surah ni tuan-tuan, surah Li'ila fi Quraisy ni nak bagi petua ni. Kalau tuan-tuan buat kenduri, buat makan, jemput tetamu, tiba-tiba tetamu datang ramai, kot-kot takut bajet tak cukup, baca surah Li'ila fi Quraisy 10 kali. Dekat lauk catering tu, kau tiup, InsyaAllah cukup. Ini ulama-ulama bagi petua gitu. Tapi jangan pula kau kedekut gila, buat jamuan untuk 100 orang, jemput 1000. Itu haji bakhil kau tahu tak? Ni contoh kau memang bajet 1000 tetamu, sekali datang 2000, biar betul mana punya hantu turun ni. Contoh lah kan. Kau baca siap-siap. Kalau tak habis sampai seminggu nasi tu masak kau. Okey. Wa hadhihi hiya rihlatul ula. Inilah pengambaraan Nabi yang pertama. Wa lam yamkuthu fiha illa qalilan. Tapi Nabi tak lama dekat Syam, dekat Syria. Wa qad ashrafa 'ala rijalil qafilati wa hum biqurbi Busra Bahira Rahib. Tuan-tuan semua tahu cerita ni belaka kan? Ringkas ceritanya, apabila Nabi sampai dekat Syam ketika umur Nabi 12 tahun, ada seorang padri perhati benda ni. Dan padri ni bernama Bahira, setiap tahun dekat Syam ni dia akan buat expo.
Macam halal fest gitu, maha gitu. Jadi semua peniaga-peniaga daripada overseas akan berniaga dekat Busra. Masa Ana dekat Syria dulu, Ana pergi tempat ni dah dalam 3-4 kali lah, Busra. Berhampiran dengan kawasan ini adanya tempat kampung Imam Nawawi, An-Nawawi. Dan Busra ni sampai sekarang kalau tuan-tuan pergi Syria, masih ada lagi kesan peninggalan sejarah Rom. Colosseum dan Padri tu punya gereja masih ada sampai sekarang. Saya tak tahulah, mungkin kena bom ke, wallahu alam, tapi yang setakat yang saya tahu masih ada lagi gereja Padri ni. Jadi Padri ni setiap tahun kalau orang datang berniaga, dia akan tanya soalan, siapa di kalangan kamu yang datang daripada Semenanjung Arab? Ada tak peniaga-peniaga daripada Semenanjung Arab? Dia kata tak ada. Sampailah giliran kedatangan Nabi SAW. Bila Padri ni tahu ada peniaga daripada Makkah datang, dia pun tanya, semua datang ni ada belaka ke? Ada. Dia tanya dekat Abu Talib. Maka apa kata Padri tu, malam ni jemput datang ke gereja, ada nak sikit buat jamuan barbecue kot. Semua datang, dia kata. Maka Abu Talib pun pergi bawa member semua. Lalu Padri kata, semua dah datang ke? Semua dah datang dah ni. Padri kata, ya ke? Tak ada seorang lagi tak datang kot. Apa kata Abu Talib? Ada seorang budak. Budak tu budak kecil, umur 12 tahun. Takkan nak join program orang tua. Orang tua melepak sampai pukul berapa dia sekarang. Apa kata Padri tu? Bawa dia sekali, bawa sekali. Abu Talib balik ambil Nabi SAW dekat kemah, bawa jumpa Padri ni. Bila Padri tengok Nabi SAW, dia tanya apa? Siapa bapak budak ni? Bapaknya mana? Abu Talib dengan confident cakap, akulah bapaknya. Apa kata Padri? Kau bukan bapak dia. Kau jangan kelentong aku. Kau bukan bapaknya. Bapak budak ni dah lama mati. Sudah. Macam mana dia boleh tahu bapak budak ni dah lama mati? Abdullah. Macam mana dia tahu? Terperanjat Abu Talib, kau tahu. Lalu apa kata Padri ni? Wahai lelaki, aku nasihatkan kau, kau bawa budak ni balik cepat-cepat. Kalau duduk kat sini lama-lama, dibimbangi budak ni akan ditangkap oleh Yahudi dan budak ni akan dibunuh. Abu Talib pun tak cakap banyak, tuan-tuan. Packing barang, kanopi semua, bungkus balik ke Makkah. Itu ceritanya. Setelah kembali ke Makkah, maka Rasulullah SAW ada berlaku beberapa peristiwa-peristiwa lain yang kecil-kecil, yang ana skip peristiwa-peristiwa ni. Sampailah Nabi pergi ke Syam kali kedua. Wa balagha sinhu alaihi salatu wasalam 25 sanatan. Ketika Nabi berumur 25 tahun, tadi 12 tahun. Safara ila Syamil marata tsaniyah. Nabi pergi ke Syam kali kedua. Maknanya apa? Dalam banyak-banyak negara Arab, Nabi tak pernah pergi kecuali 3 negara ni je. Pertama Mekah lah, tempat lahir Nabi. Kedua Madinah. Ketiga Syam. Sebab tu antara Nabi doa apa dia? Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatkan kami pada Syam kami. Ya Allah, berkatkan kami pada negara Syam kami. Ketika Nabi berumur 25 tahun, Nabi pergi berniaga sekali lagi. Wa dzalika anna Khadijah bint Khuwailid al-Asadiyah kanat sayyidatan tajiratan zata syarafin wa malin. Kali ini Nabi pergi untuk Nabi berniaga barang-barangan Khadijah bintu Khuwailid. Masa ni belum berkahwin lagi dengan Khadijah. Falamma sami'at an sayyidin min sayyidi min al-amanati wa sidqil hadis. Ketika Khadijah mendengar cerita pasal Nabi SAW tentang amanahnya Nabi ni, dia pun terdetik dalam hati nak test betul ke Nabi ni orang yang bagus, amanah. Lalu dia bagi modal kepada Nabi SAW dengan modal yang lebih banyak. Pergilah Nabi berniaga dengan pembantu Halimah bernama Maisarah. Maisarah tu lelaki bukan perempuan tau. Kita Maisarah perempuan lah kita ni. Besok kau dapat anak lelaki buah nama Maisarah.
Kan besok dah besar panggil Abang Maisarah ada, lain macam. Kan. Tapi Maisarah tu nama lelaki. Hanifah nama perempuan. Kita Abu Hanifah kan, Imam Abu Hanifah kan. Hanifah tu anak kepada Imam Abu Hanifah, perempuan. Tak apalah, no problem. Jangan buat nama pelik-pelik sudah. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berniaga dan Maisarah menceritakan secara detail apa yang berlaku sepanjang perjalanan. Antaranya awan melindungi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah-tengah padang pasir panas terik ada awan follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil apa? Al-irhas. Irhas perkara luar biasa yang berlaku sebelum Nabi menjadi Nabi. Bila perkara luar biasa berlaku setelah Nabi menjadi Nabi, dia panggil mu'jizat. Tapi kalau ada perkara pelik berlaku sebelum menjadi Nabi, dia panggil al-irhas. Kalau perkara pelik berlaku kepada orang awam macam kita-kita ni, dia panggil apa? Keramat. Okey tuan-tuan semua. Maka Maisarah menceritakan apa yang berlaku. Awan follow sepanjang perjalanan. Cerita pasal awan follow ni saya teringat kisah almarhum Ustaz Fadil Noh. Kalau tuan-tuan pernah baca kisah ni, dan kisah ni amat masyhur. Ketika almarhum Ustaz Fadil Noh meninggal dunia, kan jenazahnya dibawa dekat TUDM Sungai Besi tak silap Ana untuk diterbangkan ke Kedah ni. Dan pilot yang bawa kapal terbang ni, kapal terbang Hercules ni, seorang Hindu, orang India, pilot. Dia kata sepanjang dia bawa kapal terbang dah berbelas tahun, tak pernah dia mengalami peristiwa pelik ketika dia membawa jenazah almarhum Ustaz Fadil Noh. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dia kata ketika dia bawa kapal terbang, awan follow kapal terbang ni. Awan follow sepanjang perjalanan sampailah dia landing ke airport Al-Usta tuan-tuan. Subhanallah. Dan dengan sebab kejadian yang luar biasa ini, akhirnya pilot ni masuk Islam. Kemuliaan seorang ulama, karamah dia ketika dia masih hidup, lepas dia mati pun masih ada jasa orang masuk Islam dengan sebab dia. Subhanallah, rezeki. Okey tuan-tuan. Ketika Nabi SAW berniaga, perniagaannya cukup untung. Orang suka berjual beli dengan Nabi SAW. Dan cerita ni diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Menyebabkan Khadijah mula ada rasa something dalam hatinya kepada Nabi SAW. Zawajuhu Khadijata. Perkahwinan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ada satu kisah yang saya baca dalam kitab sirah, An-Nisa'u hawla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah macam mana boleh Nabi berkahwin dengan Khadijah ni. Ceritanya tuan-tuan semua, akak-akak ya. Khadijah ni dia ada member tau, nama Nafisah. Nafisah dengan Khadijah dia satu level lah, macam geng-geng Datin lagi tu, Datin Sri. Ini semua korporat usaha wanita yang berjaya. Masyhur. Gitu. Jadi Khadijah ni kaya, Nafisah pun kaya juga. Satu hari Nafisah ni berjumpa dengan Khadijah, bersembang dengan Khadijah. Kak Ajah apa khabar? Alhamdulillah. Anak-anak sihat? Okey. Bisnes macam mana? Alhamdulillah. Sembang. Nafisah ni menyakat lah. Dia kata, Jah, engkau tak nak kahwin ke? Kahwin apa? Aku nak bisnes. Jangan jauh. Engkau tu lawa lagi. Siapa tak nak dekat engkau? Engkau ni siap janda. Orang Mekah beratur nak kat engkau tu tak? Saya ambil nombor giliran. Nombor 88, kaunter 18. Ambil engkau. Contohnya gitulah. Ramai orang berebut tau. Khadijah sempat kahwin 2 kali. Pertama dengan suami nama Abu Halah. Kedua dengan nama Atik. Kedua-duanya meninggal dunia. Dapat 2 orang zuriat. Dan dua-dua ni masuk Islam belaka apabila Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Abu Halah dan Atik, kedua-dua suami ini meninggal dunia.
Bila suami dua-dua ni meninggal dunia, Khadijah dah macam tak nak kahwin lah. Nak tumpu pada perniagaan, nak jaga anak. Nafisah kata, jangan Jah, orang lawa macam kau ni kena kahwin, orang baik macam kau kena kahwin. Tak payahlah, tak ada masa, aku sibuk ni, aku bisnes ni. Apa dropship lah, dropshot lah, online double line, terjadah tak kerti aku ni kan. Sembang-sembang buat bisnes. Tiba-tiba Khadijah sebut, dia kata apa? Tapi kan Nafisah, ada seorang yang kerja dengan aku tu, nama dia Muhammad tau. Apa pasal? Kau ada apa-apa dengan dia ke? Lah kau ni relax. Aku cerita pasal dia bagus je. Tahu tak apa. Sembang pasal bisnes kan. Lepas tu dia sebut lagi nama Nabi Muhammad tau. Sebut lagi nama Muhammad. Sembang. Nanti kan aku ingat nak beli satu shop lot dekat Mekah ni, nak suruh Muhammad jagalah. Contoh kan. Lepas tu sembang. Lepas tu aku ingat nanti bisnes aku ni nak pergi Muhammad. Dia sebut berulang-ulang kali. Nafisah kata apa tau? Jah, aku perasan kau ni daripada tadi lagi. Kau sebut nama Muhammad. Kau ada apa-apa dengan dia ke? Mana ada kau di bisnes, biasalah bisnes. Nak kembangkan bisnes. Kau jangan macam tu je. Kalau kau nak, kau cakap. Aku boleh tolong Ejaz ni. Khadijah pun, kau try lah kalau berani. Dia kata macam tu. Nafisah pun, okey, cantik. Bagi kat aku. Nafisah pergi cari Nabi SAW. Apa kata Nafisah? Ya Muhammad, ala tatazawwaj? Orang dulu dia tak ada pakai macam kita. Kan kita nak pergi Minang tu baca pantun 3 hari tak habis, kau tahu tak? Tak bla 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 bla. Nak Minang je pun. Orang dulu straightforward. Ala tatazawwaj ya Muhammad? Kau nak kahwin ke tidak wahai Muhammad? Nabi kata, siapa nak dekat aku ni Anak yatim, harta pun tak ada, sebatang kara, tanah sekakang kera pun tak ada. Siapa nak kat aku? Apa kata Nafisah? Muhammad, kalau ada orang perempuan tu cantik, berharta, berkedudukan, keturunan yang mulia, terkenal sangat dekat Mekah, dia nak kat kau nak tak kat dia? Nabi kata, kalau dia okey, aku okey. Sempoi Nabi, kau tahu tak? Nabi tak kata, kau betul ke ni? Gitu. Ada nombor handphone tak? Bagi. Kan? Tak ada soalan bid'ah tu, kau tahu tak? Nabi kata, siapa dia? Khadijah. Nabi kata, kalau dia okey, aku okey. Sempoi tuan-tuan. Itu gentleman, kau tahu tak? Kita ni kadang bertunang 8 tahun bertunang, kau tahu tak? Lebuk Minah tu 8 tahun bertunang, berkahwin tak sampai 2 bulan bercerai. Bengong sungguh. Gitu. Sebab tu orang Arab, antara dia punya adat, kawan saya orang Syiah cerita macam mana dia orang bertunang. Anda tanya, korang ada bertunang tak? Dia tanya kita macam mana bertunang kan. Dia kata style Arab ni, dia mula-mula dia kenal perempuan, cara tunang tu macam mana? Dia nikah, tapi nikah gantung, tahu tak? Tahu nikah gantung kan? Nikah, aku terima nikahnya si Fulan bin si Fulan bla 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 bla, sah. Okey. Tapi masalah problemnya, lebih kurang dalam 6 bulan, tengok pada keluarga lah, persetujuan keluarga, 6, 8 bulan, 10 bulan, laki bini ni, dia hanya boleh dating aja. Tak boleh tidur bersama, tak boleh duduk rumah sekali, dating aja. Alamak, itulah style Arab. Jadi nak tahu buruk baik suami, buruk baik bini, time tu lah. Time tu nak bergaduh pun. Dia kata time tu nak bergaduh ke nak apa, masa tu lah baru kau tahu perangai dia. Betul juga cakap kau ni. Tapi dia kata problem lah. Dia pergi dating. Tapi bapak ikut sekali. Alamak, bapak ikut sekali lah pula. Tapi bapak tak lah. Dengan dating tu bapak duduk tengah-tengah. Ni lakinya ni bini dia tu kan jadi forum pula, kau tahu. Jadi bapak kata, okey, ada sejam pergi berjalan round lah tasik perdana ni. Jogging, pegang-pegang tangan, jogging, sembang-sembang. Sejam, jangan lebih sejam. Lebih sejam saman. Contoh lah gitu. Sejam lah. Jogging, pegang-pegang. Dah laki bini bang. Laki bini no hal, dah menikah dah. Elok, macam tu bagus kan? Tak haram. Cuma tak boleh bersama je lagi. Dia kata dalam tempoh 6 bulan, 8 bulan, kita berdating. Baru tahu hati budi masing-masing. Lepas habis tu barulah kita bersama. Duduk rumah sekali dan sebagainya. Itu style Arab tuan-tuan. Kita Melayu tak ada buat. Kita, time bertunang tu, dia hangkut ke hulu ke hilir, kau tahu tak budak ni. Macam harta wakaf. Padahal bukan anak, bukan bini kau mangkuk, oi. Itu tunang, kau tahu tunang.
Kalau kau nak dating tak ada masalah. Kau bawa naik motor, boleh, tak ada masalah. Kan? Kau naik motor, ni balak depan Pak U, tengah-tengah letak abah kau. Abah tak tengah, awet kat belakang. Macam boleh. Biar abah tu peluk. Kau rasa pelukkan abah macam mana? Macam Undertaker Smackdown. Gitulah tuan-tuan. Memang confirm potong steam cakap banyak tak? Ala kulli hal, orang Arab saya macam tu. Dah lama, boleh dia bersama. Okey. Maka bila Nafisah mendengar jawapan Nabi, Nabi kata kalau dia okey, aku okey. Nafisah berlari balik. Kau tahu tak? Kak Jah, surprise. Gitu. Dia kata apa benda surprise ni? Apa benda? Muhammad okey. Gitu. Tiba-tiba keluar lagu. Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun kau hanyalah kekasih. Ya tu ada sensor sikit ayat tu. Ala kulli hal tuan-tuan semua. Jadi secara tak rasmi, yang mula-mula mengurat Nabi, Khadijah melalui perantaraan Nafisah memula. Tetapi secara rasminya, Nabi hantar rombongan melalui pakciknya Abu Talib. Abu Talib pun jumpa siapa dia? Jumpa dengan pakcik-pakcik Nabi untuk meminang Rasulullah SAW. Kita dengar apa dia khutbah nikah Abu Talib. Apa dia kata? Alhamdulillahillazi ja'ala min zurriyati Ibrahim. Ini khutbah nikah Nak khabar zaman jahiliah tuan-tuan, dah ada khutbah nikah yang dibaca oleh Abu Talib kepada keluarga Khadijah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita zuriat keturunan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Wa unsur mudar wa ja'alana hadanata baitihi wa suwasa haramihi. Dan Allah menjadikan kita penjaga tanah haramnya dan rumahnya. Wa ja'alahu lana baitan mahjujan wa haraman aminan. Dan Allah menjadikan bagi kita sebuah rumah yang dilakukan ibadat haji kepadanya. Wa ja'alana hukaman nas. Dan Allah menjadikan kita kerajaan bagi orang-orang manusia yang ramai datang ke kawasan ini. Summa inna ibn akhi Muhammad, bahwasanya anak saudaraku Muhammad bin Abdullah, la yuzanu bihi rajulun illa rajaha bihi syarafan wa nablan wa fadlan wa aqlan. Muhammad ni semua orang kenal belaka. Tidak ada seorang pun pemuda-pemuda di Mekah yang boleh menandingi Muhammad pada segi akhlaknya, perangainya, amanahnya, kecerdikannya, kemuliaannya. Wa in kana fil mali qall wa in kana fil mali qullun. Sekalipun Muhammad ni hartanya sikit. Nabi tak ada harta, anak yatim kan? Harta tak ada tapi akhlak tinggi. Apa kata Abu Talib? Fa innal mala zillun zailun wa amrun ha'il wa ariyatun mustaraddatun. Abu Talib ni faham. Dia kata harta ni tak ke mana pun. Lambat laun dia akan hilang, lambat laun akan dikembalikan kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Diringkaskan, waqad khataba ilaikum raghbatan fi kalimatikum Khadijah. Dan sesungguhnya kedatangan kami pada hari ini untuk meminang dan seterusnya menikahkan anak kami, anak saudara kami dengan anak kamu Khadijah bintu Khuwailid. Maka berkahwinlah Nabi SAW dengan Khadijah. Dia kata wa kanat mutazawwijatan qablahu bi Abi Halah wa lahu minha waladun ismuhu Hind wa huwa Rabibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kat sini yang Khadijah sebelum pada ni pernah berkahwin dengan dua orang. Pertama nama Halah, lepas tu Halah meninggal, lepas tu berkahwin dengan Atik, Atik pun meninggal. Ada dua orang anak. Dan mas kahwin Nabi berapa? Sebanyak 500 dirham sahaja. Itulah mas kahwin Nabi dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Lepas kahwin tuan-tuan, berlaku peristiwa Binaul Baiti, pembinaan Kaabah. Peristiwa ni masyhur, saya cerita sikit kan. Pembinaan Kaabah ni, Kaabah ni di renovation semula.
Apabila Kaabah ni dia semakin reput, sebab Kaabah ni pernah kena banjir besar dan pernah berlaku kebakaran. Lalu orang Mekah ni bermeeting, bermesyuarat nak renovation Kaabah ni semula. Tapi dia orang takut. Dia kata, kau jangan main, ni rumah Allah, kau tahu tak? Silap-silap gaya, kalau kita robohkan Kaabah, kalau kita dulu-dulu kan, takut kan, orang tu masuk, kau jangan main pokok ni. Pokok ni ada tuan ni, kau jangan main. Kau kencing kan, besar telur kau. Contohlah kan, orang tu kata gitu. Jadi dia takut Kaabah ni. Kita jangan roboh kokdan sekali. Kadang-kadang roboh-roboh kan bertukar jadi mengkarung, aku tak tahu. Takut. Tapi nak roboh, nak renovation, tapi takut. Lalu apa kata salah seorang pembesar Quraisy bernama Al-Walid bin Mughirah. Dia kata apa? Tuan-tuan semua, apa tujuan, apa niat tuan-tuan semua? Al-isa'ata amil islah. Nak buat benda baik ke nak buat benda buruk? Bal islah. Kami nak buat baik, nak renovation. Kalau korang nak buat baik, Allah tak akan sia-siakan korang semua. Lalu dialah Al-Walid bin Al-Mughirah, inilah orang pertama yang merobohkan Kaabah untuk dibuat renovation. Bila dia pecahkan batu, dirobohkan, dia okey, dia relax aja. Dia tak bertukar jadi makhluk asing ke, jadi ET ke kan. Mana okey lah. Orang ramai pun follow banner robohkan ramai-ramai. Dan Nabi SAW termasuk sekali. Kalau kita baca sejarah, hanya pembinaan Kaabah ni tuan-tuan dikhususkan oleh geng-geng Quraisy dan kabilah-kabilah yang ternama sahaja. Tak dibenarkan orang-orang yang kasta rendah-rendah ni bina Kaabah. Bahasa kita bukan nak hina, tidak daya, macam Bangla-Bangla gitu. Bangla-Bangla tak dibenarkan buat Kaabah ni. Hamba-hamba tak dibenarkan. Geng-geng datuk-datuk belaka buat. Geng-geng Quraisy belaka buat. Sebab dia tahu ni rumah Allah, benda mulia. Kalau buat projek gali parit ke, peparitan ke, buat longkang, atau bagi dekat geng-geng hamba-hamba ni. Tapi Kaabah ni datuk-datuk ni buat. Kan Kaabah ada 4 penjuru kan. 4 penjuru tu di bahagian penjuru ni kabilah ni buat. 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 Jadi dibahagi-bagi macam tu supaya tak berlaku perebutan antara kabilah-kabilah Arab. Apa pula cahaya bid'ah aku ni? Pening kepala aku tengok sekarang. Cahaya kenabian ke cahaya apa ni? Okey tuan-tuan semua. Jadi orang Arab yang masa dia bina Kaabah ni, diorang ni ialah orang jahil kan. Diorang angkat batu sama ada dia pegang, ataupun kalau jubah gini kan, dia ambil batu, dia letak atas jubah gini, dia angkat bawa. Orang dulu bang, dia pakai jubah, dia angkat gini, dia tak pakai underwear tau. Mana ada underwear zaman tu bang? Kan, underwear zaman kita je. Zaman tu tak ada underwear. Underwear ni apa barang? Jadi bawa batu semua begini, selak jubah bawa. Semua macam tu. Nampak belaka secara langsung kau tu. Abu Jahal, Abu Lahab and the gang. Buruk benar rupanya tu. Sampai giliran Nabi SAW, Nabi tak tahu benda. Masa pembinaan Kaabah, umur Nabi dalam 35. Masa tu kelahiran Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Nabi pun ikutlah pakciknya, ambil batu letak. Nabi pun selaklah pergi. Ketika terselaknya jubah Nabi ni, kita kata sampai paras peha lah. Tiba-tiba Nabi pengsan, jatuh, rebah, tak sedarkan diri. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Allah tak izinkan dilihat aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi je yang terpelihara auratnya. Geng-geng Quraisy yang lain semua dah jadi harta wakaf secara langsung live. Okey, bene. Sampailah tempat nak letak Al-Hajarul Aswad. Masa itulah bergaduh. Semua tahu kan Al-Hajarul Aswad. Kisah Hajar Aswad ni tuan-tuan zaman Nabi Ibrahim dulu. Ketika Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail buat Kaabah, diorang Kaabah kan 4 segi kan. Diorang pun nak tahu, kita akan mula tawaf dekat bucu ni dan kita akan tawaf 7 kali. Tapi nak bagi tahu dekat orang ramai lepas pada ni, tawaf mula dekat sini. Mesti ada tanda. Takut orang tertukar bucu mana. Kena letak satu batu yang agak cantik, letak dekat situ sebagai tanda tawaf bermula daripada bucu ni. Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail? Dia kata, wahai Ismail, nak,
Kau pergi naik atas bukit sana, kau cari batu-batu yang cantik sikit, yang besar-besar, yang lain pada yang lain, bawa turun, Abah nak letak dekat sini sebagai tanda. Okey? Nabi Ismail pun pergi. Masa pergi itulah Jibril turun, membawa turun Al-Hajarul Aswad. Masa Hajar Aswad diturunkan tuan-tuan, batunya berwarna putih. Ketika dibawa turun ke dunia ni, terpancar cahayanya menerangi Makkah masa tu. Lebih kurang macam lampu spotlight dia jugalah. Gitu kau tahu tak? Terang benderang kau tahu tak? Apa kata Jibril? Ya Ibrahim, inilah batu yang aku turunkan daripada syurga. Yang Allah Ta'ala mengarahkan untuk diletakkan sebagai penjuru di penjuru Kaabah. Kisah ni ada tersebut dalam kitab Tarikh Al-Hajarul Aswad. Kat rumah ada kitab tu. Maka diletaklah. Asal batunya putih melepak bang. Asalnya. Tapi dah beribu-ribu tahun, orang tawaf, orang cium, orang tawaf, orang cium. Pernah terbakar, pernah kena rompak zaman geng-geng Syiah rompak dulu. Pernah 30 tahun dirompak Al-Hajarul Aswad ni tuan-tuan. 30 tahun dulu pernah berlaku. Kaabah ni dicongkeh Hajarul Aswad tu, dibawa lari ke Mesir. 30 tahun orang tawaf tak ada Hajarul Aswad. Pernah berlaku. Zaman kerajaan Fatimiyah memerintah Mesir dulu. Zaman geng-geng Syiah buat lari. Ala kulli hal. Jadi benda ni menjadi rebutan sampai jadi hitam Hajarul Aswad. Masa renovation, diorang letak Hajarul Aswad dekat bawah, dah siap semua, sampai time nak letak balik dekat tempat tu. Masa nak letak tu bergaduh, kau tahu tak? Apa kata geng-geng kabilah ni, kabilah kata, siapa letak ni? Kabilah aku, kau jangan ada. Kau siapa kau? Abu Jahal kata, biar aku letak. Kau siapa? Kau Abu Jahal. Aku Tun. Apa barang Tun? Aku Tan Sri. Ambil contoh-contoh kan. Tun dengan Tan Sri siapa tinggi? Tak kira. Bergaduh kau tu tak? Bani Abdi Manaf, Bani Khuzaimah, Bani Amir, Bani Asad. Bergaduh nak berebut letak Al-Hajarul Aswad. Muncullah ada seorang datuk cerdik kata apa? Tak payahlah gaduh. Dah lah tu. Korang ni sikit-sikit dah gaduh. Bangang betul korang ni. Habis nak settle macam mana? Settle senang gini. Besok kita akan lihat siapa yang mula-mula masuk kawasan Masjidil Haram ni. Siapa yang mula masuk, dialah akan jadi hakim kepada kita yang letak batu ni. Siapa yang berhak letak? Okey, rahsiakan benda ni. Keesokan pagi tuan-tuan, dia pun tunggu skodeng. Siapa yang mula masuk kawasan Kaabah? Tengok-tengok siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang Makkah? Hadza Muhammadun radinahu bihukmihi. Kalau dialah yang jatuhkan hukuman, kita redha belaka. Muhammad orang terbaik. Nak kabarnya, orang kafir bang reti tahu tak? Dia reti apa dia? Orang yang rajin datang ke masjid ni orang baik. Orang kafir reti bang. Kalau orang Islam tak reti, tak tahu aku. Orang kafir reti, orang yang boleh dipercayai, yang amanah, orang yang rajin datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu kes itu kan orang viral. Siap buat laporan polis pasal apa? Dia kata dia terganggu dengan lawangan azan. Aku ingat yang buat laporan tu orang kafir kau tahu. Orang Melayu, bangang betul. Dia ni aku tak tahu. Orang dengar azan, terubat hati kau tahu dengar azan. Ya Allah, kau panggil aku, minta maaf ya Allah, aku tak boleh nak pergi, minta maaf. Bahasa sedih. Dia siap buat laporan polis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau mati tu suruh dia mandi sendiri, kau tahu tak? Mandi sendiri, berguling dekat kekapan, sembahyang sendiri, masuk lubang kubur sendiri. Sekian dimaklumkan. Okey tuan-tuan semua. Maka Nabi pun datang. Dia pun mengadu masalah pada Nabi SAW. Nabi kata, alah senang sangat, jangan gaduh. Simple present tense, small matter lah. Nabi pun ambil selendang Nabi hampar begini. Nabi pun ambil Al-Hajarul Aswad. Tengok Nabi kan. Bila Nabi ambil Hajarul Aswad, orang lain tak cakap tau. Dia diam belaka. Tapi kalau Abu Lahab pegang, kau letak, aku tengah ajar sekarang. Main. Abu Jahal angkat, letak, sepak kau tak pasal sekarang. Tapi Nabi pegang, senyap, tak kata apa. Nabi kata, relax. Tak letak. Okey, semua ketua kabilah, come on. Pegang semua ramai-ramai. Pegang sini, seorang Abu Lahab sini, Abu Jahal sini, Abu Sufyan pergi, Al-Walid bin Mughirah sini. Semua pembesar-besar pegang. Okey, jom kita angkat orang-orang yang angkat. Settle masalah, kau tahu tak? Semua rasa kemuliaan. Kita angkat ramai-ramai kan. Senang je kan, settle tu lah, kau bodoh. Kau terajang aja bergaduh kan. Tuan kau sikit nak gaduh. Kau diam lah kau terajang.
Bawa sampai kat bucu Kaabah kau tu. Sampai kat bucu Kaabah, Nabi ambil, Nabi letak. Tap, settle. Kalau tak, berbunuhan kau tahu tak? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'isyatu qabla al-bi'sati. Bagaimana kehidupan Nabi sebelum menjadi Nabi dan Rasul? Ringkas cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kita tahu mengembala kambing kan? Dan Nabi ada seorang partner dia nama Sa'ib bin Abi Sa'ib yang mengembala kambing bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qararid si ahli Makkah. Orang Mekah ni bagi upah kepada Nabi SAW untuk jaga kambing. Bawa dari dekat luar-luar Mekah ni jaga. Dan Nabi SAW sebutkan, ketika Nabi remaja, ada tak Nabi ni rasa macam kita orang muda merasa? Kita kan kalau kita zaman-zaman, zaman-zaman sekarang pun, kita nak dengar lagu, nak relax, nak enjoy, nak apa benda kan? Nabi macam tu ke? Nabi ada tak rasa macam tu, nak lepak-lepak? Ada ke tidak? Ada. Of course ada. Sebab Nabi tu manusia bukan malaikat. Berlaku dua peristiwa Nabi kata. Kali pertama, aku dengar ada orang buat viral lah. Zaman tu style viral lah kan. Kata malam ni ada karaoke dekat Mekah. Jemputlah ramai-ramai datang. Maka Nabi SAW kata dekat kawan dia, malam ni aku nak lepak kat Mekah tau. Kau tolong tengok kambing aku boleh? Boleh Muhammad, tak ada hal punya. Malam ni kau pergi, aku jaga kambing kau. Lain kali kau pula jaga kambing aku. Cantik, baik. Okey. Maka Nabi SAW pergilah. Pergi nak dengar lagu karaoke Mekah tu lah. Sampai masuk kat Mekah, tengok-tengok diorang dah standby tau. Nak nyanyilah, ada kedua kahwin. Elok Nabi duduk nak dengar, nak layan lagu. Baru start. 1, 2, 3. Sreng sejati itu yang kau ucapkan. Nabi terus tidur betul tak? Tak dan dengar, tak dan berapa second, terus tidur. Allah memelihara telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dengar benda-benda yang merapu-merapu ni tuan-tuan. Terus tidur. Tu Nabi Allah jaga dia. Tak macam kita. Kita ni kalau tak boleh tidur, payah nak tidur, satu cara tuan-tuan, paling mudah. Dengarlah ceramah. InsyaAllah tidur. Payah nak tidur. Ni datang kuliah, ni datang. Baru duduk kat kursi. Tu betapa tenangnya hidup kita ketika dengar kuliah tuan-tuan semua. Kan? Rasa mengantuk je? Senang ke? Senang tak ada. Ngantuk, susah nak tidur, buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Sadaqallahul azim. Kan? InsyaAllah senang tidur. Baca Quran insyaAllah tidur. Tapi kalau menghadap WhatsApp 2 jam tak apa bang. Itulah kelebihan keramat kita tuan-tuan. Nak kata macam mana, wali-wali juga kita ni. Itu kali pertama Allah pelihara Nabi SAW. Kali kedua, setelah kali pertama Allah tak izinkan Nabi dengan muzik. Kali kedua sama juga. Nabi kata ke kawan dia, kau tolong tengok ya, aku malam ni ada member ajak lepak kat Mekah lah. Uridu an asmura kama yasmura syabab. Nabi kata, aku nak lepak-lepak, jaga-jaga malam macam geng-geng muda. Okey, cantik. Lepas tu dia dah janji dengan kawan dia tahu, akan bertemu dekat satu sempang 3 dekat Mekah ni. Nabi jalan-jalan, kawan tunggu. Mana Muhammad tak sampai-sampai ni? Nabi tengah berjalan, tiba-tiba fa'alqallahu alaihi asy'ur bin nu'as. Tiba-tiba Nabi rasa mengantuk. Tengah berjalan terkuap-kuap. Ya Allah, ngantuknya mata ni, ngantuknya. Tengah-tengah berjalan, abad-abad jatuh tidur bang, tengah jalan. Kawan ni tunggulah juga, mana Muhammad tak sampai-sampai. Cuba call. Nombor yang dah dial tiada dalam perkhidmatan. Cuba lain kali. Padahal dah tidur orang kau tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Kau kata lambatlah Muhammad dia bla 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 bla. Kawan pun pergi tengok konsert, Nabi tidur. Gitulah Allah pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah 2 kali Nabi pernah nak enjoy tapi Allah tak izinkan. Maka Nabi kata lepas pada tu aku tak pernah pergi dengar-dengar benda-benda maksiat ni. Dan antara perkara yang pelik pernah Nabi lalui ketika Nabi sebelum menjadi Nabi, orang dulu kalau nak pergi qada hajat, nak buang air,
Diorang akan pergi dekat kawasan Bukit Bukau, Gunung Ganang tahu. Sebab zaman tu mana ada tandas awam. Bila berjalan-jalan ni, tiba-tiba Nabi dengar orang panggil, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Muhammad. Ada orang panggil. Nabi kata, faltaftu yaminan wa shimalan falam ara ahadan. Aku paling kanan, paling kiri, tak ada orang bagi salam pun. Tapi ada suara orang panggil. Berkali-kali perkara itu berlaku. Maka Nabi kata apa? Fa'iqantu, maka aku yakini annal ashjara wal ahjara allati tusallimu alayya. Aku yakin bahawasanya yang mengucapkan salam padaku ialah batu-batu dan pokok-pokok. Ya sungguhlah, batu-batu dan pokok-pokok yang bagi salam kepada Nabi. Sebab tu Nabi kata dalam riwayat lain, aku ingat lagi, aku kenal batu mana, pokok mana yang bagi salam pada aku. Itu Nabi, tuan-tuannya, bukan kita. Kita kalau jalan malam buta, tuan-tuan, gelap-gelap. Ni lagi-lagi nak bagi paksi ni. Ni hutan belakang ni. Tengah berjalan. Assalamualaikum Haji. 3 pagi. Kita baling. Tak ada orang bagi salam pun. Haji. Jangan kata, maknanya aku nak Nabi ni, kepala otak kau. Itu maknanya apa? Itu mana kau lari cepatlah kau jangan tu kau satu. Kan macam semalam. Oh semalam aku sampai sini kau tahu pukul apa kan? Pukul 2 pagi. Tiba-tiba kau tahu ada awet diorang mancing ikan kau tahu, gila kau. 2 pagi ada awet mancing ikan. Senyum. Alai macam aku tipu. Saksi 3 orang, kau jangan main. Aku nak turun juga nak tengok kaki dia jejak tanah ke tidak, kau tahu tak? Tak payahlah aku cakap bla bla bla. Kau sini biasa mancing pukul 2 pagi, biasa. Tak tahulah aku. Anak dara bang. Kalau mamat orang lelaki jantan macam aku mancing biasa, anak dara mancing pukul 2 pagi. Puf, lain macam. Mudah dia tak ajak aku sekali, kau tahu tak? Okey tuan-tuan semua. Jadi tu bukan dipanggil karamat, tu dia panggil kau lari ajalah. Jangan pandang belakang. Gua kat parit depan tu. Nak masuk dekat paksi tu kan ada parit tu kan. Situ lah. Tapi orang kampung bukan hantu, kau jangan. Okey tuan-tuan semua. Sehinggalah sampailah waktu yang kita tunggu-tunggu apa dia? Bad'ul wahyi, penurunan wahyu yang pertama. Lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinnal kamal atau sinnul kamal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada umur matang, wahya arba'una sanatan, genap 40 tahun. Arsalahu Allah lil alamin basyiran wa naziran. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Wa zalika fi awal Februari sanata 16 min al-milad kama awdahahu Mahmud Basha al-Falaki. Wa anna dhalika kana fi 17 Ramadan 13 qabla al-hijrah. Tuan-tuan, kejadian penurunan wahyu yang pertama berlaku bila? Pada bulan Februari. Awal Februari tahun 610 Masihi, bersamaan 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, Nabi ni tuan-tuan, ketika umur Nabi 30-35 ni, Nabi suka tahannus. Tahannus makna apa? Bersendirian, duduk sorang-sorang kat kawasan sunyi, fikir kejadian alam. Nabi boleh tengok orang Mekah ni kan, sembah berhala, minum arak, bergaduh depan-depan Kaabah, bawa kambing sembelih dekat berhala-berhala. Nabi tengok mengarutlah benda, serabutlah tengok benda macam ni. Nabi tak suka tau. Maka Nabi balik rumah kata ke Khadijah, abang nak pergi, orang kita kata pergi bersuluk lah gitu kan, abang nak pergi bertapa lah gitu dekat Gua Hira. Okey bang, jaga diri baik-baik bang ya. Ni bungkuskan barang untuk abang makan seminggu. Buah tamar, buah kismis,
buah apa lagi? Apa tu? Buah apa yang buah tin kering kan? Buku packing. Ni seminggu abang cukup bayar. Okey. Nabi pun naik lagu Gua Hira tu, bertahanus duduk seorang. Tengok kejadian langit, tengok gitu, tengok je, tak apa, tengok aja. Tuan-tuan yang pernah pergi Mekah tahu kan, naik Gua Hira. Kalau kau tengok Gua Hira tu bang, kau tengok, kau boleh nampak Mekah tu depan mata kau. Nampak Kaabah, nampak menara jam, nampak hotel, nampak Melaka. Jauh tau. Perjalanan daripada kawasan Masjidil Haram, kalau berjalan kaki, jauh. Berjalan kaki daripada Masjidil Haram ke Gua Hira tu jauh dah. Nak naik tu lebih kurang dekat-dekat sejam tau. Kalau yang cap ayam macam aku ni sejam lah. Kalau atlet mungkin setengah jam sampai lah kot. Ya. Naik, elok naik. Tengok, baru kita dapat feel bagaimana Nabi SAW naik atas Gua Hira. Sehinggalah satu hari ketika Nabi SAW sedang duduk dekat dalam Gua Hira ini. Qala wa bainahu fatabaddalahu al-malak qailan anta Rasulullah haqqan falyatma'inna khatiruhu. Qala, dia kata dekat sini, wa awwalu ma budi al-wahyu ar-ru'ya as-sadiqah wa huwa fi ghari hira'in fa bainama huwa qa'imun fi ba'd al-ayyami 'ala al-jabal idh zahara lahu syakhsun. Tiba-tiba satu hari datang satu makhluk, dia kata apa? Abshir ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhihi al-ummah. Bergembiralah wahai Muhammad, ana Jibril, aku Jibril, wa anta Rasulullah, dan kau pesuruh Allah kepada umat ini. Summa qala lahu, kemudian apa kata Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iqra, baca wahai Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari'in, aku tak reti membaca. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ummiyun la yata'allam qira'ata qablan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tak reti membaca sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi, tuan-tuan, kalau diberikan Al-Quran, diberikan kitab, suruh Nabi baca, Nabi tak reti baca. Suruh menulis, Nabi tak boleh menulis sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi. Sebab kalau Nabi boleh baca, kalau Nabi boleh menulis, orang akan tuduh Quran itu ciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Sifat Nabi tak reti membaca, sifat Nabi tak reti menulis, kemuliaan bagi Nabi. Tapi kalau kita tak reti baca, tak reti menulis, kehinaan bagi kita. Jangan pula kau kata, baru tahu Ustaz, rupanya ada sunnah Nabi yang kita tak buat. Apa dia? Buta huruf. Maknanya kita selama ni tinggal sunnah Nabi lama dah. Kita membaca, lotak kau ni, jangan buat bid'ah pula kan. Itu kemuliaan bagi Nabi, bukan bagi kita. Maka apa kata Jibril? Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak reti baca. Fa akhadhahu fa ghatahu bin namti alladhi kana yanamu alaihi salatu wasalam fa balagha minhu al-juhd. Maka Jibril datang, dipeluknya Nabi. Nabi ni ada bawa selimut tau. Diserebung, dikelubungnya muka Nabi ni, dipeluknya Nabi SAW. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari, aku tak reti baca. Dia lepaskan Nabi. Sampailah 3 kali. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ma ana biqari'in, aku tak reti baca. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat pertama turun, tuan-tuan, lebih kurang ayat 1 sampai ayat 5 atau ayat 6. Sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Sambungan ayat, kalla innal insana la yatgha ar'ahu istaghna thumma ila rabbika. Itu lambat lagi turun. Muqaddimah 5-6 ayat ni, tuan-tuan. Bila turun ayat ni, Rasulullah SAW menggeletar. Takut Nabi. Ana dulu, masa mula ana balik pada Syria, ana mengajar dekat surau kampung. Mengajar, ada seorang pakcik tanya soalan, orang tua. Dalam hati kata,
atuk ni nak tanya apa kat aku ni? Kita bawa balik Syria kan, action lah sikit. Balik Mesir. Habis Syria pergi Mesir. Dia kata, Ustaz, masa Nabi bertemu dengan malaikat, bila malaikat cakap, Iqra, baca wahai Muhammad. Maknanya Ustaz, benda tu ada depan Nabi tau. Dia suruh baca, makna macam kita kan ada whiteboard ke, ada papan hitam ke, ada laptop ke gitulah kan. Makna ada ke Ustaz tulisan tu? Dia tanya aku soalan tu, jam aku nak jawab tu tak? Oh lah, tak terfikir pula aku. Anda kata apa? Alah pakcik janganlah tanya soalan. Soalan apa benda ni? Soalan ni malaikat tak? Dia dalam kubur. Kita nak kona, nak kabur, tak kasi jawabnya aku. Aku kata soalan ni tak penting lah. Bila kita baca kitab sirah kan, baca, jumpa dalam satu kitab sirah, kitab ni lah. Dia kata, ya sungguh ada. Masa Nabi dikelubung oleh malaikat, macam ni selimut ni kan, kau masuk kepala kau dalam ni kan, bila kau masuk, of course mata kau akan menghadap selimut ni. Dekat selimut tu lah tertulis, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tertulis dalam selimut tu, Iqra wahai Muhammad, baca. Rupa-rupanya ada jawapannya tuan-tuan ya. Waktu kita ni kena banyak belajar, kena rajin baca. Makin banyak kita belajar, makin banyak kita baca, kita akan rasa kita banyak tak reti tuan-tuan. Saya ni walaupun dah biasa mengajar sirah, kalau orang tanya soalan, berlambak lagi aku tak reti jawab tuan-tuan ya. Subhanallah, susah. Ilmu Allah yang terlalu luas. Tuan-tuan, bila berlaku peristiwa ni, Nabi SAW balik berlari ke rumah, menggeletar pucat berpeluh Nabi SAW. Fadakhala ala Khadijah faqala zammiluni. Nabi kata ke Khadijah, selimutkan abang. Khadijah pun peluk sambil, abang tenang bang, abang relax bang. Laqad khashitu ala nafsi. Dia kata, abang takut. Khadijah, abang takut. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Bang, Allah takkan sia-siakan abang. Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa tuksibul ma'dum wa tuqri dhaif wa tu'in ala nawaibil haqq. Ringkas kata apa? Wahai suamiku, engkau orang baik. Abang suka tolong orang, abang suka bantu orang, abang suka bagi makan pada orang, abang ringan tulang. Allah takkan sia-siakan abang. Dipujuk suami dia. Nabi pun diam aja. Khadijah tak tahu nak bagi jawapan apa yang berlaku. Nabi cakaplah apa yang berlaku. Maka apa kata Khadijah, bang, jom kita jumpa dengan saudara kita, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal yang saya cerita pada mukadimah tadi, dia ni orang yang buta tuan-tuan, tapi sempat mengkaji Taurat. Dan dia baca Taurat, dia faham Taurat, dia tahu isi kandungan Taurat, dan dia tahu akan muncul Nabi akhir zaman. Bawa jumpa Waraqah. Ya Muhammad, cerita pada pakcik apa yang berlaku. Nabi ceritalah. Dia dengar aja. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ya Muhammad, innahu namusul ladzi jaa ila Musa bin Imran. Wahai Muhammad, makhluk yang datang bertemu dengan kau itu namanya An-Namusul Akbar. Orang Yahudi panggil Jibril dengan panggilan An-Namusul Akbar, ketua segala malaikat. Dia pernah datang kepada Musa. Wahai Muhammad, qala, dia kata apa kat sini? Qala, ya laitani fiha jaza'an is yukhrijuka qaumuka min biladika allati nasha'ta biha. Muhammad, aku nak pesan satu benda kat engkau. Tidak ada seorang pun yang didatangi oleh malaikat ini illa udiya, kecuali dia akan dimusuhi, akan dilawan habis-habisan, ditentang habis-habisan. Wahai Muhammad, laitani kuntu jaza'an hina akhrajaka qaumuka. Kalaulah pakcik masih kuat, masih sihat, ketika satu hari nanti orang-orang Quraisy akan halau kau keluar daripada Makkah. Apa kata Nabi SAW? Nabi terperanjat tau. Nabi kata, awa mukhrijiyahum. Apa dia pakcik? Pakcik cakap apa dia? Orang Mekah nak halau saya? Nabi tak percaya bang.
Nabi tak percaya pasal Nabi kan orang baik kan. Orang sayang kat Nabi. Semua masalah-masalah berat dekat Mekah Nabi yang settlekan. Tiba-tiba Waraqah cakap, tak, kau akan kena halau nanti. Nabi tak percaya. Awam mukhrijiyahum, orang nak halau saya. Apa kata Waraqah? Ma min nabiyyin, tidak ada seorang Nabi yang datang dengan perkara ini yang baru datang sebagaimana kau bawa wahai Muhammad, kecuali akan dihalau daripada kampungnya. Laitani kuntu jazaan, kalaulah aku masih muda, masih kuat, ketika satu hari nanti orang kampung akan halau kau daripada Makkah. Apa kata Waraqah? Kalaulah aku kuat, kalau aku sihat wahai Muhammad, aku akan pertahankan kau habis-habisan. Ditarikan Allah tuan-tuan. Beberapa minggu lebih kurang macam itulah. Lepas pada kejadian Nabi bertemu dengan Waraqah, Waraqah meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu Al-Imam Ibn Katsir dia sebut dalam kitab Fadailus Sahabah, kalau ikut secara tidak rasmi, secara tak rasmi, orang yang mula-mula beriman dengan Nabi siapa dia? Waraqah bin Naufal. Dia lah orang pertama beriman dengan Nabi. Lepas tu barulah Khadijah, Abu Bakar dan seterusnya. Tapi dia ni orang pertama yang beriman dengan Nabi secara tidak rasmi.